Salam sejahtera dan selamat pagi. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia hari Selasa 8 Jun 2021 bersama dengan saya Jonathan Ding. Pastinya akan menemani anda selama 1 jam bersiaran langsung di saluran 122 TVS, My TV dan juga di Facebook TVS. Baik, pelbagai topik menarik yang akan kami kupaskan pada hari ini. Jadi antaranya topik yang pertama adalah kita akan membicara ataupun kita akan mengupas mengenai penganjuran aktiviti derma darah. Ya, sekarang kita tahu dengan ada SOP terbaru dengan penularan COVID-19, jadi kita nak tahu juga apakah perubahan ataupun apakah pembaharuan dalam penganjuran aktiviti derma darah ini. Dan kita akan bersama dengan saudari Aida Wati binti Mustafa, pegawai perhubungan awam yang akan mengupas lebih lah. Dan ini juga sinonim bersempena dengan Hari Penderma Darah Sedunia ataupun World Blood Donors Day pada 14 Jun 2021 pada tahun ini. Jadi kalau kita nak tahu ataupun kepada penderma-penderma darah yang kat luar sana yang mungkin dah lama tak derma darah ataupun nak tahu apakah perkembangan ataupun apakah pembaharuan cara untuk menderma darah sekarang, selepas ini kita akan mengupas. Dan selepas itu pastinya kita akan bersama dengan, kita ada slot pendidikan bersama dengan Cikgu Azila. Jadi kepada adik-adik yang saya tahulah kat rumah ni, kat masa PKP ni tak boleh keluar rumah, sekolah pun tak boleh bersemuka. Jadi haruslah memanfaatkan slot pendidikan bersama dengan Cikgu Azila. Saya tahu pelbagai tips menarik yang akan dikongsikan oleh Cikgu Azila sebentar sahaja lagi. Jadi pastikan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia di TVS. Baik, tapi sebelum itu kita akan macam biasalah, saya akan mulakan dengan perkembangan COVID-19 dan akan juga kongsikan antara beberapa berita yang ataupun beberapa informasi yang kami nak bawakan kepada anda. Baik, semalam Malaysia melaporkan sebanyak 5,271 kes baharu COVID-19 di Malaysia, menjadikan jumlah keseluruhan kini 622,086 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Selangor masih mencatatkan jumlah kes harian tertinggi iaitu sebanyak 1,374 kes, diikuti Sarawak 703 kes dan Negeri Sembilan sebanyak 571 kes. Pertambahan kes kematian baharu merekodkan sebanyak 82 kes kematian semalam, menjadikan jumlah kumulatifnya sebanyak 3,460 kes. Jadi kami di Sejahtera Asia nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mangsa. Baik, untuk perkembangan COVID-19 di Sarawak pula. Sarawak semalam merekodkan 703 lagi kes baharu COVID-19, menjadikan jumlah kumulatif di negeri ini 51,874 kes. Dan terdapat 4 pertambahan kes kematian, menjadikan jumlah kematian keseluruhan meningkat kepada 326 orang. 4 lagi kluster baharu di Kesan yang diisytiharkan di Sarawak, menjadikan jumlah kumulatif aktif, jumlah kluster aktif di Sarawak sebanyak 77 setakat ini menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Kluster berkenaan ialah kluster Jalan Airport di Miri, melibatkan kluster tempat kerja dengan 12 kes positif, kluster Jalan Ilmu di Miri 24 kes positif, kluster Jalan Masket di Sebauh 17 dan kluster Sungai Durin di Sibu dengan 22 kes aktif. Dan juga difahamkan ada juga beberapa kluster yang timbul akibat pergerakan sempena perayaan Hari Gawai. Jadi kita pastikan kepada anda yang mungkin terlibat dalam kluster ini, pastikan anda duduk di rumah, kuarantinkan diri anda dan patuhilah apa yang disarankan oleh pihak berkuasa, terutamanya JPBNS. Baik, untuk berita seterusnya mengenai vaksin pula. Sarawak akan menggunakan pendekatan suntik dahulu, daftar kemudian. Itu dinyatakan oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg ketika melawat Pusat Pemberian Vaksin PPV di Borneo Convention Centre Kuching semalam. Dan menurut beliau ini bagi memastikan rakyat di negeri ini tidak tercicir daripada mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Jelasnya selain pendaftaran menerusi aplikasi MySejahtera, Sarawak juga akan menggunakan kaedah hybrid yang melibatkan pendaftaran secara manual selepas pemberian vaksin, terutamanya masyarakat luar bandar. Jadi kepada masyarakat luar bandar
kita faham mungkin tiada akses kepada internet, tiada akses kepada parenti ataupun kepada tablet-tablet ataupun gadget untuk mendaftarkan diri di MySejahtera ataupun di laman rasmi. Tidak mengapa, sebab Sarawak akan gunakan kaedah suntik dulu baru daftar kemudian. Jadi ambil saja vaksin itu, dan kepada anda yang mungkin belum lagi mendaftarkan diri, daftarkanlah diri anda sebagai penerima vaksin COVID-19, sebab ini adalah penting untuk kita lindung diri dan juga untuk kita lindung semua. Baik, jadi ini juga saya nak kongsikan kepada anda bahawa pada 9 Jun, pada esok hari, 380,000 dos vaksin bakal tiba di Sarawak, dan ini dimaklumkan oleh Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Khairi Jamaluddin. Dan kepada anda yang mungkin akan menerima vaksin AstraZeneca di Borneo Convention Centre ataupun di Miri pada hari ini dan juga pada di hari-hari akan datang, jangan lupa untuk pastikan di manakah pintu masuk anda, sebab dia akan labelkan sebagai HCOA dan juga HCOB, dan pastikan anda anda lihat semula di aplikasi MySejahtera anda, dan pastikan anda mengikut lorong ataupun mengikut stesen di mana anda telah ditempatkan ataupun ditetapkan untuk menerima vaksin COVID-19. Jadi kepada anda yang bakal menerima vaksin AstraZeneca ni, saya ucapkan tahniah kerana berjaya untuk mendapatkan vaksin tersebut, sebab ramai sebenarnya yang mencuba tapi ramai sebenarnya yang tak berjaya. Tapi tak apa, kepada anda yang berjaya, tahniah saya ucapkan kepada anda. Dan semalam juga John sempatlah tengok dekat media sosial dan sebagainya, ramai sudah yang menerima, terutamanya yang membawa warga orang tua mereka, ibu bapa mereka ke pusat vaksin, dan rata-rata mereka sangat gembira dan sangat berpuas hati dengan proses pemberian vaksin di Borneo Convention Centre Kuching semalam. Dan itulah kepada anda yang bakal menerima, tahniah sekali lagi saya ucapkan. Baik, seterusnya mengenai sukarelawan perubatan diperlukan. Baik, ini bagi membantu urusan vaksinasi di pusat pemberian vaksin di seluruh Sarawak dan juga selari dengan misi kerajaan negeri untuk mencapai imuniti kelompok di negeri ini secepat mungkin. Jadi antara syarat-syaratnya, jika anda merupakan warga Malaysia yang bermastautin di Sarawak, berumur 18 hingga 60 tahun, sihat dan cergas secara fizikal dan mental, sanggup bertugas di lokasi yang memerlukan dan tak ada sejarah kontak rapat dengan kes COVID-19 dalam masa 14 hari, pastikanlah boleh daftarkan diri sebagai untuk membantu urusan vaksinasi di pusat pemberian vaksin sukarelawan perubatan, dan lawan akan diberikan kalau anda merupakan sukarelawan ijazah RM2,400, dan kalau anda merupakan sukarelawan diploma RM2,000 akan diberikan. Selain daripada itu, akan diberi juga keutamaan untuk vaksinasi, dan kepada anda yang mungkin berminat, bolehlah daftar sekarang di e-recruitment.sarawak.gov.my sebelum 13 Jun. Jadi kepada anda yang mungkin ada belajar mengenai perubatan ni, bolehlah daftarkan diri anda sebagai sebagai sukarelawan untuk membantu proses vaksinasi di seluruh negeri Sarawak. Dan untuk info tambahan juga, saya nak kongsikan kepada anda mengenai jumlah pendaftaran yang dah pun mendaftar sebagai penerima vaksin di seluruh negara. Di Malaysia, 12.7 juta rakyat Malaysia telah pun mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin, dan 2.4 juta dah pun menerima 2 dos vaksin. Dan di Sarawak pula, 234,345 rakyat di Sarawak dah pun menerima vaksin dos yang pertama, atau 11.3% dah pun menerima suntikan. Jadi kita harap dan kita doa agar proses vaksinasi ini dijalankan dengan sempurna, dijalankan dengan jayanya, supaya semua daripada kita boleh menerima vaksin secepat mungkin, dan bolehlah kehidupan kita mungkin boleh kembali sedikit normal. Tak 100% normal, tetapi boleh kita keluar makan, boleh kita tengok wayang dan sebagainya kan. Jadi daftarlah diri anda sebagai penerima vaksin, jaga diri, lindung diri, lindung semua. Baik, jadi kita akan berehat sebentar. Selepas ni saya akan kembali lagi dengan tetamu kita selepas ini berkenaan dengan Hari Penderma Darah Sedunia. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia.
Kembali lagi bersama dengan saya, Jonathan Ding dalam Sejahtera Asia. Jadi terima kasih kepada anda yang masih lagi setia. Pastikan teruslah kesetiaan. Kita juga bersiaran langsung di Facebook TVS. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk mengikuti kita di Facebook dan juga Instagram Sejahtera Asia dan juga TVS. Baik, topik kita yang pertama ialah mengenai penganjuran aktiviti derma darah sempena dengan Hari Penderma Darah Sedunia yang berlangsung pada 14 Jun di Malaysia, tapi di Sarawak akan berlangsung pada 19 Jun 2021. Dan kita tahu penganjuran aktiviti derma darah ini mungkin ada perubahan sekarang disebabkan oleh pandemik ini dengan ada norma baru, ada SOP dan sebagainya. Dan untuk membicarakan lebih mengenai topik ini, kita sekejap saja lagi akan bersama dengan Puan Aidawati binti Mustafa, iaitu seorang pegawai perhubungan awam. Selamat pagi Puan Aida. Selamat pagi. Boleh nunggah Puan Aida? Boleh. Okay. Apa khabar? Sehat? Sehat alhamdulillah. Baik. Jadi sambutan peringkat kebangsaan tahun ini secara maya bersempena dengan Hari Penderma Darah Sedunia akan berlangsung pada 14 Jun 2021. Tapi kalau dekat Sarawak ia akan berlangsung pada 19 Jun 2021 untuk menghargai sumbangan penderma darah dan juga penganjur aktiviti derma darah. Jadi mungkin sebagai permulaan, bolehkah Puan kongsikan apakah aktiviti yang akan dianjurkan sempena dengan sambutan ini? Okey. Hari Penderma Darah sedunia selalunya disambut pada setiap tahun. Tapi pada kali ini kita akan sambut di negeri Sarawak pada 19 Jun. Okay. Dengan bertemakan derma darah diteruskan di kehidupan pada tahun kali ini, sambutan pada kali ini kita lebih fokus kepada menghargai penderma darah itu sendiri dan pihak penganjur yang mana mereka selama ini telah berkorban masa, tenaga untuk sama-sama kami untuk membekalkan bekalan darah di hospital itu sendiri. Selain itu, Hari Penderma Darah Sedunia ini juga kita bertujuan untuk memberi kesedaran kepada kepentingan untuk menderma darah kepada orang ramai. Pada kali ini, pada hari 19 Jun nanti, kita akan ada beberapa aktiviti yang mana orang ramai boleh mengikuti melalui Facebook live Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bermula pada jam 9 pagi. Selain itu, pada hari yang sama juga kami juga mengadakan aktiviti acara larian secara maya yang akan berlangsung pada hari tersebut. Samping itu juga kami juga pada hari yang sama kami mengadakan aktiviti derma darah di Pusat Tabung Darah Hospital Umum Sarawak itu sendiri. Bermula jam 9 pagi sehingga 3 petang. Dan pada sebelah malam pula akan ada acara webinar khas yang akan berlangsung pada jam 8.30 malam dengan tajuk derma darah dan vaksin. Apa kata rakyat Malaysia? Okey, jadi dia aktiviti sepanjang hari dari pagi sampai malam. Memang penuhlah aktiviti sempena dengan Hari Penderma Darah Sedunia ni. Dan kita dah tahu juga tadi Puan ada kongsikan bahawa aktiviti derma darah akan dijalankan di Hospital Umum Sarawak. Tapi mungkin boleh kongsikan apakah antara SOP terbaru ataupun sekarang kita tahu ada norma baru dan adakah boleh walk in saja ataupun perlu lakukan temu janji? Okey. Pada kali ini kita memang mendapat kengkangan cabaran disebabkan oleh penularan wabak COVID-19 ini. Jadi kita memang susah untuk mendapat bekalan stok darah daripada penderma darah kita sendiri. Yang mana terdapat pelbagai cabaran yang daripada penganjur itu sendirilah. Penganjur aktiviti derma darah dan penderma darah itu sendiri. Apa soalan tadi? Tapi kita tahu juga apakah mungkin SOP terbaru? Adakah SOP terbaru? Adakah penderma darah tu boleh walk in saja ataupun perlu lakukan appointment dulu sebelum nak datang derma darah? Pada kali ini kita terpaksa mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan yang mana kita mempunyai langkah-langkah berjaga yang mana penderma darah memang dibolehkan untuk walk in sahaja, tetapi kita galakkan untuk penderma darah itu sendiri
daftar secara online. Yalah, buat appointment dulu Buat lah. apa? Tapi kalau Secara nak online. walk in pun boleh juga. Tapi tidak digalakkan lah. Ya. Jadi kita tahu juga pandemik COVID-19 ini bukan sahaja mengganggu ataupun kacau ekonomi. Saya pasti ia juga mengacau daripada stok ataupun bekalan darah di Hospital Umum Sarawak, Blood Bank. Mungkin boleh kongsikan apakah antara cabaran pihak Puan dalam melaksanakan aktiviti derma darah ni semenjak bermulanya pandemik ini hingga hari ini. Okey. Tidak dinafikan, kita pada tahun lepas bermula pada bulan Mac, kita bermula daripada PKP 1, kita memang mengalami pengurangan kutipan darah sebanyak 30 ke 40% daripada sebelum pandemik. Dan kami terpaksa menghadapi cabaran itu daripada pihak penganjur sendiri dan selain itu dan daripada penderma darah itu. Daripada penganjur darah ini maksudnya daripada agensi kerajaan, jabatan dan agensi kerajaan, syarikat swasta, badan-badan bukan kerajaan, institusi keagamaan, institusi pendidikan dan persatuan yang berdaftar. Dan jabatan-jabatan kerajaan ini biasanya ataupun syarikat swasta biasanya akan menganjurkan aktiviti derma darah, tetapi disebabkan oleh pandemik itu mereka terpaksa minta kebenaran daripada pihak pengurusan atasan. Jadi ia menjadi satu halangan kalau untuk mereka menganjurkan. Prosesnya akan lagi menjadi panjang. Lah. Ada setengah shopping mall susah melibelah tidak membenarkan mereka menganjurkan kempen derma darah. Samping itu di jabatan-jabatan dan agensi kerajaan mereka tidak dapat mengadakan aktiviti derma darah disebabkan oleh kawasan ataupun lokasi tempat mereka terlalu sempit dan tidak mematuhi SOP yang dibenarkan. Tidak sesuai. Dan juga terdapat yang tiada kaki tangan yang bekerja pada hari tersebut dan yang menyebabkan mereka takut tiada sambutan untuk penganjuran aktiviti derma darah. Disebabkan sekarang ini kita kebanyakan kaki tangan bekerja dari rumah, work from home. Dan selain itu yang kami dapat cabaran pada kami di institusi pendidikan, contohnya UiTM, Unimas, Politeknik, kami tidak dapat bersama-sama mereka untuk menganjurkan aktiviti derma darah disebabkan pelajar itu sendiri belajar secara online. Student pun tak ada. Student pun tak ada. Jadi kita tak ada sambutan. Jadi itulah antara cabaran yang mereka hadapi di masa pandemik ini apabila stok ataupun bekalan ataupun penerimaan penderma darah ni berkurangan 30 hingga 40% sejak mulanya pandemik. Selepas ini kita tahu juga apakah antara langkah yang diambil oleh pihak Puan Aidawati ni mengenai penurunan dari segi pendermaan darah. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar, jumpa selepas ini. Proses pendermaan darah bermula dengan pengisian borang dan pendaftaran penderma di kaunter pendaftaran. Penderma perlu memastikan mereka sihat tubuh badan, berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, berat melebihi 45 kg, tidur melebihi 5 jam dan telah mengambil makanan sebelum menderma darah. Ujian saringan darah dilakukan untuk mengenal pasti jenis darah dan juga memastikan tahap hemoglobin dalam darah adalah normal. Penderma seterusnya akan melalui sesi kaunseling bersama pegawai perubatan atau jururawat untuk memastikan mereka memenuhi kriteria-kriteria untuk menderma darah. Pada masa yang sama, tekanan darah juga akan diambil untuk memastikan mereka layak untuk menderma. Seterusnya, penderma darah akan dibawa ke bahagian pendermaan darah supaya proses pendermaan boleh diteruskan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, secara amnya di Pusat Darah Negara terdapat dua jenis pendermaan darah yang boleh dilakukan, iaitu pendermaan whole blood dan apheresis. Pendermaan whole blood adalah sejenis pendermaan yang sering kita lihat di kebanyakan lokasi pendermaan darah, di mana satu beg darah sepenuhnya didermakan.
Proses pendermaan ini mengambil masa 8 ke 10 minit. Penderma darah whole blood boleh menderma darah setiap 3 bulan. Darah terdiri daripada 3 komponen, iaitu sel darah merah, platelet dan juga plasma. Berbeza dengan whole blood, apheresis adalah pendermaan salah satu daripada komponen darah, iaitu plasma atau platelet atau kedua-duanya sekali. Dalam proses ini, mesin apheresis akan mengumpulkan plasma dan atau platelet pada waktu yang sama, sel darah merah akan dikembalikan semula ke badan penderma. Proses pendermaan plasma dan platelet ini mengambil masa 30 minit hingga 1 jam. Ia hanya dilakukan di pusat darah negara sahaja di mana mesin apheresis boleh digunakan. Penderma apheresis boleh menderma secara temu janji dan mengikut polisi semasa. Selepas proses pendermaan selesai, penderma digalakkan untuk makan dan minum di ruangan yang disediakan. Mereka boleh meninggalkan lokasi pendermaan selepas 10 hingga 15 minit. Penderma juga dinasihatkan untuk minum air dengan banyak selepas pendermaan. Mereka digalakkan untuk mengelakkan aktiviti berat 4 jam selepas menderma dan boleh meneruskan aktiviti harian mereka pada hari seterusnya. Kembali lagi bersama dengan saya, Jonathan Ding dalam Sejahtera ASEAN, dan pada pagi ini kepada anda yang mungkin baru saja membuka televisyen, selamat pagi lah saya ucapkan kepada anda. Dan pada pagi ini topik kita membicarakan mengenai aktiviti penganjuran derma darah sempena dengan Hari Penderma Darah Sedunia ataupun World Blood Donors Day 2021. Darah tak pernah cuti. Itulah ungkapan yang selalu digunakan sebab ianya sentiasa diperlukan oleh pesakit dan juga mereka yang memerlukan, tak kira hari dan juga waktu. Dan sekarang dengan penularan wabak COVID-19, penerimaan ataupun pendermaan darah telah pun berkurangan sehingga 30 hingga 40% di Hospital Umum Sarawak ini. Jadi kita nak tanya juga kepada Puan Aidawati, apakah antara langkah yang diambil oleh pihak Puan dalam mengatasi cabaran pengurangan ataupun penurunan dari segi pendermaan darah ini? Cabaran. Bukan, cara mengatasi. Cara mengatasi. Okey. Langkah yang kami hadapi, yang untuk kami untuk menggalakkan penderma darah datang menderma darah, walaupun semasa pandemik ini, pihak kami bermula pada tahun lepas, kami telah berbincang dengan pihak penganjur itu sendiri untuk sama-sama bekerjasama dengan kami mengadakan aktiviti derma darah walaupun dalam masa pandemik. Kami tekankan, meyakinkan kepada mereka yang ada SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, yang kami akan pastikan ia benar-benar dipatuhi oleh penganjur dan Jadi ia pastikan ia selamat untuk semua orang lah, untuk penderma, untuk penganjur dan untuk orang di sekeliling yang bertugas juga. Jadi kita tahu juga apakah mungkin yang boleh dikongsikan mengenai langkah berjaga-jaga yang diambil oleh pihak Puan dalam meneruskan lagi aktiviti derma darah ini. Langkah berjaga-jaga. Langkah berjaga-jaga. Semestinya kami akan membuat saringan suhu seperti mana-mana bersama dibelah yang di pintu laluan masuk lokasi. Selain itu kami juga pastikan aktiviti derma darah itu lokasi dia bersesuaian, ada dapat wujudkan penjarakan fizikal 1 meter jarak di antara penderma dengan orang yang satu sama lain, menyediakan hand sanitizer yang mencukupi. Kami juga petugas kesihatan diwajibkan untuk memakai face mask, face shield dan apron termasuk glove untuk sesi pendermaan darah itu sendiri. Dan semestinya kami juga akan melakukan disinfeksi ke atas peralatan yang digunakan termasuk katil, stress ball setiap kali selepas pendermaan darah itu sendiri. Seperti yang kita lihat dalam video yang dimainkan awal tadi, katil pun disanitize dan sebagainya. Jadi
selamat lah. Selamat Selamat. untuk orang awam, untuk semua orang di sekeliling. Jadi tak payah nak risau. Jadi okey, kita tahu juga, adakah sekarang hanya di Hospital Umum Sarawak saja yang boleh kita turun ataupun boleh kita pergi untuk mendemar darah Okey. untuk orang awam? Pusat Setakat ini untuk like so Pusat far. mendemar darah, kita di Kuching Sarawak ini bertempat di Pusat Demam Darah Hospital Umum itu sendiri, di dekat Jalan Hospital, di mana kita berada di bangunan baru. Yep. Kita akan beroperasi bermula jam 8 pagi setiap hari sehingga jam 4.30 petang. Pada waktu hujung minggu, kita akan berada di luar lokasi, iaitu di luar Hospital Sarawak, Hospital Umum Sarawak itu sendiri, yang mana kami akan bekerjasama dengan komuniti penganjur itu sendirilah. Yep. Dan mana-mana aktiviti, jadual aktiviti itu kita akan kongsikan bersama orang awam dalam laman Facebook kami, Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan untuk yang berada di luar Kuching, kami ada sebanyak 17 tabung darah di hospital kerajaan di seluruh negeri Sarawak. Di kawasan masing-masing lah. Macam dekat Hospital Serian, dia pergi Hospital Serian. Boleh mendemar di hospital yang terdekat lah. Faham. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan juga berapa orang sasaran Puan untuk yang datang mendemar darah untuk kempen pada kali ini? Sasaran, okey. Ia bergantung kepada penganjuran, kerjasama di antara penganjur dengan pihak kami. Yang mana kami tidak, disebabkan oleh pandemik ini, kita menetapkan tidak akan melebihi 200 pendemar pada satu-satu masa. Okey. Ini untuk menjaga keselamatan pendemar itu pendemar darah, menjaga pihak penganjur sendiri dan semestinya pihak petugas kesihatan. Yang mana kami bergantung pada arahan daripada pihak SDMC dari masa ke semasa. Jadi memang selamat dah, jadi tak payah nak risau. Dan semestinya tidak digalakkan untuk walk in, tapi digalakkan untuk melakukan temu janji secara online. Mungkin boleh kongsikan apakah laman web tersebut untuk mereka buat booking? Okey. Boleh lalui Facebook kami, Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Memang ada link dekat situ untuk kita klik dan pendemar itu sendiri boleh isi borang dan lepas tu dia boleh print dan boleh pergi ke mana-mana tabung darah. Jadi kerana senang saja untuk maklumat lanjut ataupun untuk apa-apa informasi terkini, boleh saja layari Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Di situ kepada pendemar darah yang mungkin dah rindu untuk mendemar darah dan mungkin dah lama tak mendemar darah disebabkan oleh pandemik ini, bolehlah daftarkan diri anda sebagai penderma darah sempena dengan Hari Penderma Darah Sedunia pada 19 Jun 2021 ini di Sarawak. Jadi sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Puan Aidawati binti Musaffar, Pegawai Perhubungan Awam Hospital Umum Sarawak atas perkongsian yang baru saja dikongsikan. Terima kasih. Jadi selepas ini saya akan kembali lagi dan selepas ini kita akan bersama dengan Cikgu Azila dalam slot pendidikan. Jadi apakah tips yang bakal beliau kongsikan selepas ini? Pastikan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Saya Zahari Safian daripada bahagian produksi Pusat Darah Negara. Bahagian produksi bertanggungjawab untuk memproses dan menyediakan darah kepada komponen darah daripada darah utuh ataupun whole blood yang dikutip daripada Pusat Darah Negara serta perkhidmatan transfusi darah dari hospital kerajaan di Negeri Selangor, Negeri Sembilan serta Pahang Barat. Kami juga bertanggungjawab untuk pemprosesan plasma bagi tujuan vaksinasi plasma. Kaedah yang digunakan untuk penyediaan komponen darah adalah secara pengemparan dengan menggunakan peralatan yang dipanggil sebagai refrigerated centrifuge. Pengemparan pertama akan memisahkan sel darah merah dengan plasma. Semasa pengemparan tersebut, sel darah merah akan termendak ke bawah manakala plasma berada di lapisan atas. Sel darah putih serta platelet berada di antara lapisan tersebut. Seterusnya, plasma akan diekstrak ke satellite bag ataupun bag darah yang kedua dan meninggalkan sel darah merah di dalam bag asal yang selanjutnya akan ditambahkan dengan larutan nutrien. Komponen ini dikenali sebagai sel darah merah atau packed cell. Terdapat 3 komponen darah yang utama iaitu plasma, platelet dan juga sel darah merah.
Setelah darah ini diproses, kesemua komponen darah tersebut akan dikuarantin di dalam tempat penyimpanan masing-masing sehingga keputusan ujian darah serta ujian saringan selesai. Sel darah merah akan disimpan pada suhu di antara 2 hingga 6 degree centigrade, platelet pada suhu 20 hingga 24 degree centigrade di dalam tempat penyimpanan yang dipanggil platelet agitator, plasma pula pada suhu negatif 25 degree centigrade. Hanya komponen darah yang memenuhi kualiti serta standard piawaian sahaja akan diberi kepada bahagian inventory dan stok vaksinasi. Ini bertujuan bagi memastikan komponen darah yang diberi kepada pesakit adalah darah yang selamat bagi tujuan transfusi serta vaksinasi. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami. Ya, tadi kita bersama dengan Puan Aidawati binti Mustafa, Pegawai Perhubungan Awam Hospital Umum Sarawak. Beliau dah pun kongsikan mengenai aktiviti penganjuran derma darah ini sempena dengan Hari Penerma Darah Sedunia yang akan berlangsung secara seluruh negara 14 Jun 2021, tapi di Sarawak akan dilakukan pada 19 Jun 2021 ini dan akan dilakukan secara virtual dan pelbagai aktiviti menarik yang telah pun mereka susun atur dari pagi sampailah ke malam. Jadi untuk maklumat lanjut boleh sahaja ke Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Baik, dan untuk kali ini, rindulah dengan cikgu ni, kita akan ke slot pendidikan bersama dengan cikgu kegemaran kita, iaitu Cikgu Azila. Dan kita tak tahu apakah antara tips ataupun apakah rahsia yang beliau nak kongsikan pada hari ini. Jadi Cikgu Azila, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Apa khabar? John. Lama asyik jumpa. Yalah, lama asyik jumpa. Khabar baik, Alhamdulillah. Jadi macam mana dengan PKP sekarang ni? Adakah kelas masih berjalan secara online? Alhamdulillah, kelas masih berjalan secara online. Saya pun buat kelas dari rumah lah. Work from home. Work from Student home. pun study from home sekarang. Itulah norma baru. Ya, norma baru. Saya pun dah botak dah duduk kat rumah lama sangat. Saya ingatkan pelajar baru tadi. Pelajar baru lah ini. Lama tak jumpa. Baik, jadi cikgu hari ni apa yang cikgu nak ajar kepada kita semua? Okey, hari ini saya tak sabar nak pergi semula ke algebra. Hari itu dia tak ingatlah macam mana algebra. Dia seram sikit kan. Yang ni kita belajar masa tingkatan 1. Dah huruf berdarab, bertambah, tolak, bahagi dengan huruf, nombor macam tu. So, hari tu saya dah kongsikan macam mana kalau algebra ini X, Y, tambah, tolak. Dia ada rulesnya lah, yang mana hurufnya mesti sama. Dia punya sebutan tu, terms dia mesti sama. So hari ni saya nak go for darab dan bahagi pula, multiplication and division. Selalunya kalau tambah dan tolak dia lebih senang daripada darab dan bahagi. Tetapi terbalik pula untuk algebra ini. Bagi saya algebra ini darab dan bahagi dia lebih senang. Dia lebih senang. Saya darab senang. Kalau tambah tolak tu dia nak banyak rules dia. Okey, contohnya yang ni saya tak menggunakan term secara dalam buku teks lah. Ini ambil bahasa yang kita senang faham saja. Okey. Kalau lah dalam algebra ini kita tengok huruf dia times dengan huruf. Okey. Yang ni senang. Contoh dua huruf yang berbeza. Kalau tambah tolak tak boleh. Kalau dalam algebra contoh X times Y. Dia senang, gabungkan saja X, Y. Dah habis cerita. Betul. Kan? Kalaulah apa lagi huruf M times dengan N. Jadilah MN. Nampak macam susah bila nak belajar algebra. Tapi bila go for darab ini, huruf darab huruf, senang. Kira pun tak perlu. Kalau 2 tambah 1, gimok kira nak. Betul. Yang ni tak perlu kira pun. Gabungkan sahaja. Now, macam mana kalau huruf itu yang dia ada kira sikit, kalau huruf tersebut ada power, ada kuasa. Contoh, M power of 2 times dengan M power of 4. M kuasa 2 darab dengan M kuasa 4. Kalau ada power begini, M ini kita tuliskan sahaja, yang ditambah adalah power di atas. Ingat kalau darab, powernya tambah. Jadilah M power of 6. M kuasa dengan 6. Kalau dia ada kuasa,
Dan kalau dia ada huruf yang berlainan, so apa yang kita sudah faham di sini, kita gabungkan sahaja. Contoh, saya ambil ini M kuasa 2 N kuasa 2 times dengan M N. Okey. So, dekat sini, kalau tidak ada dia letak apa-apa kuasa, maksudnya kita tahu bahawa kuasanya 1. Yep. Okey. Yang M dengan M ini, sini 2, sini 1, M dia dah jadi 3 lah. 3. Okey. Seterusnya, kalau N sini 2, N sini 1, maksudnya N dia 3 juga. 3 juga. Senang Faham? kan? Senang. Cuma masalahnya apabila kita masih tingkatan 1 ini, orang kata, kalau orang Sarawak kata san nyawanya. Sana wah. Dia terkejut. Oh. Tengok ada huruf berdarab dengan huruf. Ya, That's why betul. mereka kalah dari segi psikologi. Dia kata, saya tak faham algebra ni cikgu. Tang mana tak fahamnya, senang je ni kan. Betul. Kalau kita go slow-slow Yap. dan tengok satu persatu, dan dia memang ada cara senangnya. Okey, kalaulah contoh lagi ini kalau huruf dengan huruf. Kalau nombor dengan huruf. Yang tu pun macam ini juga. Contoh nombor, saya letak dia kat sini, nombor darab dengan huruf. Contohlah saya berikan 2 darab dengan X. Yang ni senanglah, saya letak X kuasa 2 lah. X square. Yang ini tak sama kan? Kalau tak sama, gabungkan sahaja. Dia akan jadi 2x square. 2x kuasa 2. Sambungkan saja. Dah mula ingat kan? Mula ingat balik kan? Dia dah mula flashback dah. Ingat dah. Contoh lagi, kalau dia dah bergabung, no problem. Contoh 2m square n cube, times dengan 6m square n square. Senang yang ni, nampak macam canggih. Bila kita ajar sebenarnya, ramai tak percaya kalau saya cakap, kalau diajarkan yang ini, even tahun 6, tahun 5 pun boleh jawab. Sebab dia senang. 2 dengan 6 darabkan sahaja. 2 times 6 is 12. 12. Okey. M sini ada 2, M sini ada 2, jadi M 4. M4. Kuasa 4. Lepas itu, N sini 3, N sini 2, jadi N kuasa 5. kuasa 5. Senang. Senang kan? Dulu masa sekolah menengah, rasa susah kan? Betul. Rasa macam, ya Allah, susahnya algebra. Rasa tak naklah belajar algebra. Rasa macam, tunggulah bab depan lah baru belajar. Bab Bab ni tak algebra nak ni, fokus dulu. pas dahulu. Kan? Okey. Yap. Ini okey. Apa kata kalau dia punya huruf dan nombor itu dia complicated sikit. Okey. Asalkan kita masih ingat konsep ini tadi. Contohnya, saya padam dahululah. Okey. Jadi dia senang je kalau dia huruf darab huruf ataupun nombor darab nombor, dia darab saja dan huruf dia gabungkan saja. Macam tu. Contoh Senang saja. kita ambil Jangan lepaskan tips ini adik-adik. betul. Lagi-lagi yang baru tingkatan 1 dan mereka masih sekarang ni tengah kejutan budaya ni. Tengok yang ni betul. semua. So sangat penting catch apa yang kita belajar pada hari ini. Dan adik-adik yang tingkatan 2 juga, yang tingkatan 1 hari tu dia dah banyak hilang ingatan Betul. dah. Tingkatan 2 ni refresh balik. masa untuk refresh. Okey, contoh 2 R square S. Tak nampak sangat. R square S cube dengan T times dengan huruf. 3. Walaupun banyak huruf, Okey. tapi masih menggunakan konsep yang sama. Betul. R Faham. ini katakan cube lah. S T square. Okey. Macam biasa, 2 darab sahaja dengan 3, kita akan dapat 6. And then tengok, R ini 2, R ini 3. So semua R ada Kuasa 5. 5, kuasa 5. S pula. S ini ada 3, S ini ada 1. Satu. So semuanya ada 4S. Di sini ada 1, di sini ada 2. Semua T adalah 3. 3. Jadi jawapannya 6, R kuasa 5, S kuasa 4, T kuasa 3. Dia nampak panjang, nampak macam susah. Tapi sebenarnya kalau anda faham, kalau adik-adik faham konsep dia, senang sebenarnya. Jadi itulah. Jadi selepas ni kita akan berehat sebentar. Selepas ni kita akan kembali lagi bersama dengan Cikgu Azila. Kita nak tahu apakah lagi yang bakal beliau kongsikan atau bakal beliau ajar kepada kita. Jadi berehat sebentar, jumpa selepas ini.
Kembali lagi bersama dengan saya, Johan Attending dalam Sejahtera Asia di blok yang terakhir. Dan tadi kita masih lagi bersama dengan Cikgu Azila dan tadi beliau kongsikan mengenai algebra darab. Dan sekarang dia nak kongsikan mengenai bahagi pula. Jadi Cikgu Azila silakan. Kalau bahagi macam mana pula? Okey, kita tahu darab dengan bahagi ni dia macam lawan. Ya, okey. Kan kalau darab tadi menyebabkan kuasanya bertambah, kan? So bahagi ini menyebabkan kuasanya berkurang pula. Berkurang. So ada orang dia akan buat tambah untuk darab tadi dia tambah kuasa dan dia tolak kuasa untuk bahagi. Tapi untuk bahagi bagi saya lah kalau pelajar tingkatan 1 saya akan gunakan kaedah potong-potong dahulu supaya dia boleh nampak. Okey. Contoh soalannya 12A power of 6 bahagi dengan contohnya 3A power of 4. Okey. Kalau begini, saya galakkan pelajar buat begini dahululah untuk tahap tingkatan 1. Okey. 12A ada 6 kan? Buat 6A. 6 igit A. Oh, okey. Buat 6A. Ini secara manual lah. Manual. Okey. Okey. Selepas itu kalau bahagi kita perkan terus macam pecahan ini kan. Yap. Okey, ini 3A berapa A ada 4A. So ada 4 biji A di sini. Now 12 tolak bahagi dengan 3, yang ni bahagi macam biasalah kita akan dapat 4. Okey. Lepas itu A ini potong. Potong satu sini, potong satu sini. Masih boleh, masih boleh. Ini pun boleh potong, ini pun boleh potong. Ini boleh potong, ini boleh potong. So dekat bawah dah tak ada tinggal apa-apa dah. Yap. Atas tinggal yang ni tadi 4 dan ada 2A. Kalau 2A maksudnya A square. A kuasa 2. Macam itu. Senang. Cara manual lagi senang. Okey. Okey. Macam mana kalau ada beberapa huruf pula? Contoh 4 apa 4A kuasa 4 B kuasa 3 bahagi dengan 3 A kuasa 2 dan B kuasa 5. B banyak sikit. Okay, lepas itu bahagi ini kita jadikan macam macam ni tadi, macam pecahan lah, saya sebut lah. Yap. Okay, jadi ini 4 dan A ada berapa? A ada 4 biji A. 1, 2, 3, 4A. Dan B ada 3. B. Okey. Over dengan 3 dan A ada berapa? A ada 2. A. Seterusnya B. Oh banyak sikit, penat sikit buat ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi kita start dengan potong-potong. 4 bahagi 3 memang tak boleh lah. Dia akan jadi 4/3. So, sini ada 2A. Sini pula ada 4A. Jadi ini boleh potong 2. Ini potong 2. Dalam kes ini, B yang dekat bawah ni banyak. Yep. Ini sikit. So, potong ini 3. Ini potong 3. 1, 2, 3. Okey. Apa yang tinggal? Atas ada 4 dan A 2 biji. So, dia jadi 4A square. A kuasa 2. Dan bawah ini menjadi 3. Berapa banyak B tinggal? B ada 2. B pula square. B square. B kuasa 2. Yep. Jadi, Macam itulah. Ini adalah cara manual yang mungkin lagi senang untuk adik-adik faham sebagai permulaan. Sebagai permulaan. Tapi kalau dah mula biasakan diri, dah expert dah, sekali tengok je terus tahu, itu nanti. Tapi ini mungkin kepada anda yang mungkin, kepada adik-adik yang mungkin baru saja nak mula, masih lagi tak faham, mungkin lagi ini sangat senang untuk faham sebenarnya. Jadi Saya ada soalan lagi ni. Boleh. Silakan. Okey, saya padam yang ni dulu. Okey. Contoh, tapi kalau mereka lakukan ini dalam peperiksaan, dalam ujian tak salah kan? tak salah, boleh. Sebab jawapannya masih betul. Jawapannya betul, caranya. Cuma cara yang ni paling manual lah. Okey. Contoh kalau soalan dia lagi complicated. Okey. Dia dah gabungkan darab dan bahagi. Kalau dia gabungkan contoh 2 A kuasa 2 B kuasa 2 darab dengan 3 A kuasa 4 B. Okey. Begini dapat 6 A kuasa 5 B kuasa 3. Okey. Kalau dalam kes begini, di atas ini ada apa? 2 dan 3 jadi 6. Okey. A2
A 4. Jadi selesaikan yang atas dululah. Selesaikan yang atas Saya dahulu. faham. A 2, 4, so A semuanya 6. Ya. So saya teruslah A 6 biji. A okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manakala B pula, ini 2, ini 1. Ada 3 B. B. Okey. Per dengan yang ini. Ini ada 6. A-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan B-nya ada 3. B. Okey. So kerja kita sekarang memotong. Ya. 6 dengan 6. Okey, ini boleh dipotong terus. Okey, lepas itu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini potong 5. Atas pun potong 5. Okey. What about B? B pula ada 3. 3. Oh, potong semua. So jawapannya A sahaja. A je tinggal. A lah jawapannya. Dari panjang-panjang macam ni, A jadi jawapannya. Satu saja. Okey. So saya rasa insya-Allah lah teknik begini bagi adik-adik tingkatan 1 memang sangat senang untuk mereka faham. Kerana darab macam biasa and then potong. Ya. Kalau darab tambahkan powernya. Dan of course kita kena selesaikan yang darab dahulu ataupun di atas. Yalah. Tapi pernah tak ada situasi di mana bahagi dia dekat atas? Kalau macam tu, mungkin dia akan letak nombor di atas ini dan bawah ini dia terbalikkan ini. Mungkin. Ada juga. Ya. Tapi lakukan caranya sama juga. Cara yang sama. Potong. Secara manual. Okay, mungkin boleh kongsikan lagi satu contoh? Satu contoh kalau di bawahnya ada Tapi itu tahap adakah tingkatan 1 belajar juga? Tingkatan 1 ya. Okay. Tingkatan 1 belajar. Okey. Saya letakkan contohnya di atas ini adalah nombor 3. A power 4, B pula dengan 5. Dan di bawah ini adalah contohnya 4. A, B times dengan 2. A square, B6 contohnya. Okey. So ini ada 3 dan A-nya 4. 1, 2, 3, 4. Oh, B banyak. Satu, rasa menyesal pula letak B5. B5. Okey. Now, bahagi dengan okey, so 4 darab 2 ini 8. 8 darab 2 bukan tambah. Hati-hati. Okey. Sementara di sini pula ada 1A dan 2A. So A semuanya 3 biji. 1, 2, 3. Banyak betul saya letak B tadi B1 dan B sini 6. Semua B7. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Banyaknya. Okey. 3 dengan 8 ini tidak boleh dibahagikan. So dia tinggallah. Okey. Ini ada 3A. Potong 3A. 3A potong. Okey. Seterusnya B. Yang sikitnya di atas. Sebab atas ada 5B. 5. Ini pun 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Yang tinggal, atas ada nombor 3. 3A. Okey. Apa lagi tinggal Satu Ada A. Ada A. Ada A. Okey. Per dengan, bawah sangat dah ni. Okey. 8. B square. Ada B. B square. Okey. Beginilah jawapan akhirnya. Final answer. Boleh. Jadi itulah sangat senang untuk faham kalau dilakukan dengan cara beginilah. Dia perlu di-expand dan perlu dilakukan dengan lebih manual. Supaya nampak kan? Baru nampak. Itulah lagi senang untuk mungkin adik-adik yang mungkin tak faham sangat dan ini mungkin lagi senang untuk lagi memahami. Ada soalan lagi tak, cikgu? Ataupun sudah habis? Nak buat lagi soalan? Boleh? Mungkin satu soalan yang pendek. Soalan yang pendek Ya. Okey. 1 minit je tinggal. Okey, saya suka ni kalau Suka? minta saya lagikan okey. soalan ni. Okey. Student nak belajar ni. Okey. Kalau yang pendek kita buat Okey. macam ni. 4A kuasa 2 darab dengan 2B kuasa 4 dan di bawah ini pula adalah 3AB kuasa ini kuasa 5. Okey. Kalau begini 4 dan 2 jadi 8. A ada 2, B ada 4. A 2, B 4. Okey.
macam saya cakap tadi, kalau nombornya berbeza, just gabungkan sahaja. Yep. So, di sini per dengan 3. 3. A. B ada 5 biji. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 B di situ. Jadi, macam ni, 8 dan 3 ini tak boleh nak bahagi. Kita tinggalkan sahaja. Ini potong 1, ini potong 1. Yep. Bawah ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1, 2, 3, 4. Ini 4 sahaja sebenarnya. Mana dah sampai macam gini. 1, 2, 3, 4. Okey. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi yang tinggal di atas adalah 8A. Okey. 8A. Per 3B. Per 3B. Ya. Itulah magic dia, magic Cikgu Azila. Jadi itulah saya harap dan kita doakanlah agar adik-adik lagi senang faham dan lepas ni bolehlah lakukan aktiviti-aktiviti ataupun latihan-latihan yang diberikan oleh cikgu walaupun secara online sekarang. Ya. Tapi kerja rumah, sekolah harus tetap perlu jalan. Betul tak cikgu? Ya, betul. Jadi itulah cikgu, terima kasih sekali Sama-sama. lagi kerana sudi berkongsi mengenai tips ataupun InsyaAllah. ilmu, dan kita harap agar ilmu ini boleh digunakan ataupun guna untuk adik-adik semua. Jadi sampai di sini saja siaran Sejahtera Asia untuk hari ini. Jangan lupa temu janji kita esok hari same time same place pukul 7.30 pagi bersama dengan saya Jonathan Ding, dan pastikan teruskan kesetiaan anda bersama dengan TVS kerana pelbagai lagi program-program menarik menanti anda hanya di TVS saluran 122 Astro dan juga My TV. Saya Jonathan Ding, kita jumpa lagi hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jaga diri, jaga SOP, stay safe. Bye.